Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membuat pembentangan bertajuk pengurusan inventory kontemporari. Nama saya Yuna Syakira binti Ardani. Saya Nur Aidina binti Ahmad Subki. Ini merupakan subtopik tajuk bagi kumpulan kami. EOQ merupakan kaedah yang digunakan untuk menentukan kuantiti pesanan optimum yang akan meminimumkan jumlah kos mengikut saiz pesanan apabila permintaan dapat diramalkan dengan tepat dan nilainya berubah dari semasa ke semasa. Terdapat 6 andaian EOQ. Kadar permintaan diketahui dan bersifat konsisten. Kos yang terlibat adalah kos pesanan dan kos pegangan. Masa tunggu dapat diketahui dan bersifat mala. Kos belian per unit tetap bagi setiap tahun. Tiada faktor diskaun ke atas belian. Penerimaan inventory adalah cepat. Keputusan pesanan sesuatu item tidak bergantung pada keputusan pesanan bagi item lain. Push approach iaitu memenuhi permintaan pelanggan. Kebaikannya mempunyai simpanan inventory yang cukup. Kelemahannya kos penyimpanan dan kos pengangkutan yang tinggi. JIT merupakan satu sistem yang memastikan pembekal perlu menghantar bekalan inventory kepada pelanggan atau organisasi tepat pada masanya dalam satu jumlah minimum yang mungkin. Objektif JIT, komponen yang digunakan dalam sistem pengeluaran adalah seragam, saiz lot pengeluaran yang kecil, kualiti produk yang selalu dititik beratkan, masa proses pengeluaran yang pendek, mesti mempunyai hubungan baik dengan pembekal. Pull approach berdasarkan pesanan pelanggan. Kelebihannya, tiada lebihan inventory yang dipegang, mengurangkan tahap inventory, kos penyimpanan, kos pengangkutan berdasarkan pesanan pelanggan. Keburukannya, dihadapi dilema pesanan. Terdapat 4 jenis susun atur tetap, susun atur proses, susun atur produk, susun atur selular. Susun atur selular adalah satu pendekatan yang membantu membina pelbagai produk dengan hanya menggunakan bahan dan alatan yang sedikit. Pengurusan Lean adalah satu pendekatan untuk menjalankan sebuah organisasi yang menyokong konsep penambahbaikan yang berterusan, pendekatan jangka panjang yang sistematik bertujuan untuk mencapai objektif, perubahan tambahan dalam proses untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti. Terdapat 4 prinsip panduan untuk pengurusan Lean termasuk menentukan nilai dari sudut pandangan pelanggan akhir, mengenal pasti setiap langkah dalam proses perniagaan dan menghapuskan langkah-langkah yang tidak mewujudkan nilai iaitu value, membuat langkah-langkah mencipta nilai berlaku dalam urutan yang ketat iaitu tight sequence, mengulangi 3 langkah yang pertama secara berterusan sehingga semua sisa iaitu waste telah dihapuskan. Terdapat 3 jenis sisa iaitu muri, memberi tumpuan kepada penyediaan dan perancangan proses atau apa kerja boleh dielakkan secara proaktif oleh reka bentuk. Murah memberi tumpuan kepada bagaimana reka bentuk kerja-kerja yang dilaksanakan dan penghapusan turun naik di penjadualan atau tahap operasi seperti kualiti dan value. Mudah ditemui selepas proses di atas dan diambil kira jika perlu, ianya boleh dibuat melalui perubahan output. Terdapat 7 jenis mudah iaitu transport, inventory, motion, rating, overproduction, overprocessing and defect. Perakhiran Lean. Perakhiran Lean adalah merupakan kaedah yang digunakan bagi menyokong pemikiran Lean. Ianya tidak memerlukan kaedah perakhiran pengurusan tradisional seperti pengkhuasan standard, pengkhuasan berasaskan aktiviti, laporan variance cost plus harga dan juga sistem kawalan transaksi kompleks. Terdapat 6 prinsip perakhiran Lean iaitu timely information everyone can understand and use, better data give better decision leading to better revenues and profit, rigorous financial and operation control, measure, motivate, and maximize the benefit of Lean's continuous improvement, simple and much less work for finance and operation, fully complies with GAP and all control and reporting rules. Terdapat 5 proses bagi mengenal pasti dan menguruskan kekangan, iaitu identify, exploit, subordinate, elevate, and repeat the process. Kesan jika tidak menguruskan kekangan adalah proses pengeluaran akan terganggu, akan berlaku pembaziran akibat kekangan tersebut, kos akan meningkat dan seterusnya akan mengurangkan untung. Perakhiran backflash adalah sejenis post-production issue di mana ianya adalah merupakan pendekatan penguasaan produk yang menggunakan JIT dalam operasi persekitarannya, di mana kos ditangguhkan sehingga barangan selesai. Untuk teori kekangan dan perakhiran throughput,
Definisi kekangan adalah kekangan merupakan apa-apa sahaja yang menghalang sistem dari mencapai matlamatnya. Sekurang-kurangnya terdapat satu kekangan dalam sebuah sistem. Terdapat dua jenis kekangan iaitu kekangan dalaman. Faktor-faktor yang memberi halangan kepada syarikat di mana ianya berasal dari dalam syarikat itu sendiri. Seperti equipment, people and policy. Kedua adalah kekangan luaran iaitu faktor yang memberi halangan kepada syarikat di mana ianya berasal dari luar syarikat iaitu permintaan pasaran, kuantiti bahan mentah yang diperoleh daripada pembekal. Teori kekangan terdapat sistem yang dibentuk untuk menghapuskan kekangan dan menguruskan kekangan dalam membantu organisasi mencapai matlamat secara berterusan. Matlamatnya adalah untuk menghasilkan keuntungan sekarang dan masa hadapan dengan menguruskan kekangan. Esensi sesebuah organisasi adalah terhad kepada kekangan yang wujud dan pendekatan secara sistematik. Throughput accounting adalah satu teknik dalam mengukur prestasi dalam TOC dan panduan dalam pembuatan keputusan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.